Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak terangkan subtopik 6.8 iaitu garam, hablo dan kegunaan dalam kehidupan seharian. Di akhir pembelajaran, diharapkan agar semua murid boleh menyatakan maksud garam, mencirikan sifat fizikal hablo garam dan memberi contoh garam serta kegunaannya dalam kehidupan seharian. Garam biasa yang digunakan di dalam masakan terdiri daripada ion natrium Na positif dan ion klorida Cl negatif. Ini bermaksud garam yang ada di dapur rumah kita itu adalah garam natrium klorida. Adakah awak semua tahu dari mana sumber garam ini? Kebanyakan garam yang kita gunakan adalah berasal daripada air laut. Tetapi, adakah natrium klorida ini satu-satunya garam yang terdapat dalam air laut? Tidak ya, murid-murid. Terdapat juga garam kalium klorida, garam magnesium klorida, serta garam kalium bromida. Ini saya sekadar menyebut beberapa contoh garam yang terdapat di dalam air laut. Baik, selain daripada air laut, di darat juga ada garam. Pernah dengar tak garam bukit? Garam juga kita boleh peroleh daripada bukit. Macam mana rupanya? Awak tengoklah YouTube sendiri. Seterusnya. Cengkerang telur pula terdiri daripada ion kalsium Ca2 positif dan ion karbonat CO32 negatif. Bermaksud, dalam cengkerang telur, kita ada sebatian kimia kalsium karbonat. Adakah kalsium karbonat juga suatu garam? Ya, kalsium karbonat juga adalah merupakan suatu garam. Selain dalam cengkerang telur, kalsium karbonat juga boleh diperolehi di dalam batu kapur. Kalau awak pergi Ipoh, kalau awak tengok dekat kiri ataupun kanan jalan, awak akan nampak gunung yang berbatu berwarna putih. Jadi itulah batu kapur. Baik, kita pergi kepada bahagian seterusnya, maksud garam. Garam merupakan suatu sebatian ion. Ini bermakna, bila kita bercakap tentang sebatian ion, bermaksud di dalam garam tu ada ion positif dan juga ada ion negatif. Ion positif adalah cation, manakala ion negatif adalah anion. Jadi, oleh kerana garam merupakan sebatian ion, maka ikatan yang mengikat sebatian garam tersebut adalah ikatan ion yang kuat. Garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali, iaitu base. Ingat lagi tak, apa perbezaan antara alkali dan juga base? Alkali adalah base yang larut dalam air. Ini adalah definisi bagi garam. Garam ialah
sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium NH4 positif. Jadi ini adalah definisi bagi garam yang awak perlu hafal. Okey. Untuk menghasilkan garam, tadi disebut garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Okey. Jadi tindak balas antara asid dan juga alkali akan menghasilkan garam. Kita dah belajar dah bahagian ini pada muka surat 152. Awak boleh rujuk balik. Apabila suatu asid kita tindak balaskan dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan juga air, di mana tindak balas ini nama dia adalah tindak balas peneutralan. Sebagai contoh, kita ada asid hidroklorik bertindak balas dengan alkali iaitu natrium hidroksida. Dia akan menghasilkan garam natrium klorida dan juga air. Okay. Apabila suatu asid bertindak balas dengan alkali, ion yang ada di dalam asid dan juga alkali ini dia akan bercerai. Okay. Di dalam asid kita ada ion hidrogen dan juga ada ion klorida. Manakala di dalam NaO kita ada ion natrium dan juga ada ion hidroksida. Apabila asid dan juga alkali bertindak balas, suatu sebatian baru akan terbentuk di mana ion positif daripada alkali akan membuat ikatan baru dengan ion negatif daripada asid untuk membentuk natrium klorida. Jadi inilah dia garam yang terhasil apabila HCl bertindak balas dengan NaO. Hasil sampingan dia adalah air. Baik, kalau kita lihat semula definisi garam, garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam. Okey, kalau kita lihat persamaan tindak balas ini, ion hidrogen daripada asid akan digantikan oleh ion logam. Na positif adalah ion logam. Macam mana kita nak tahu dia ion logam? Yang pertama, awak dah hafal lah natrium itu adalah logam. Yang kedua, semua ion yang bercas positif tu sebenarnya adalah ion logam. Maka mengikut definisi, garam adalah suatu sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam. Baik, itulah sebenarnya maksud garam. Adakah garam hanya boleh dihasilkan daripada tindak balas antara asid dan base saja? Okey, tidak ya. Terdapat 3 lagi tindak balas yang boleh menghasilkan garam. Tindak balas kedua untuk menghasilkan garam adalah tindak balas antara asid dan logam reaktif. Ini pun kita dah belajar. Awak boleh rujuk semula muka surat 154. Okey. Apabila suatu asid kita tindak balaskan dengan logam reaktif, dia akan menghasilkan garam dan gas hidrogen.
Ingat lagi tak apa itu logam reaktif? Okey. Jadi, hari tu awak dah hafal apa itu logam reaktif. Nanti awak rujuk balik. Okey. Unsur yang terletak di atas hidrogen adalah logam reaktif, manakala unsur-unsur yang terletak di bawah hidrogen adalah logam yang tidak reaktif. Maka semua unsur yang terletak di atas hidrogen, dia boleh bertindak balas dengan asid bagi menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Kita kembali semula kepada persamaan ini. Sebagai contoh, kita ada asid hidroklorik HCl bertindak balas dengan logam zinc, iaitu logam reaktif. Dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Seperti tadi, HCl dia akan bercerai untuk menghasilkan ion hidrogen dan juga ion klorida. Manakala logam zinc pula dia akan menjadi ion zinc 2 positif. Apabila asid bertindak balas dengan zinc, suatu sebatian baru akan terbentuk di mana ion positif akan membentuk ikatan dengan ion negatif daripada asid. Maka terhasillah garam, iaitu zinc klorida. Hasil sampingan dia adalah hidrogen. Mengikut definisi, garam adalah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam. Ion logam ni sebenarnya dia akan gantikan tempat ion hidrogen ni. Jadilah zinc klorida. Inilah dia garam zinc klorida. Tindak balas ketiga bagi menghasilkan garam adalah tindak balas antara asid dan karbonat logam. Ini juga kita dah belajar. Awak boleh rujuk semula muka surat 155. Apabila suatu asid bertindak balas dengan karbonat logam, dia akan menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan juga air. Sebagai contoh, kita ada asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat, akan menghasilkan garam kalsium klorida, gas karbon dioksida dan juga air. Apabila asid bertindak balas dengan kalsium karbonat, ion-ion yang ada di dalam asid ini akan bercerai. Ion yang ada di dalam kalsium karbonat juga dia akan bercerai. Kemudian, suatu sebatian baru akan terbentuk di mana ion positif akan membentuk ikatan baru dengan ion negatif daripada asid, maka terbentuklah garam kalsium klorida. Mengikut definisi, garam adalah suatu sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam. Ini bermaksud ion logam ini iaitu kalsium, ion kalsium, dia akan ambil alih tempat ion hidrogen daripada asid, maka terbentuklah garam kalsium klorida. Tindak balas keempat bagi menghasilkan garam adalah tindak balas antara asid dan juga amonia aqueous, maksudnya larutan amonia. Sebagai contoh, kita ada asid hidroklorik bertindak balas dengan larutan amonia, dia akan menghasilkan garam amonium klorida.
Apabila asid bertindak balas dengan larutan amonia, ion-ion yang ada dalam asid ni dia akan bercerai untuk menjadi ion hidrogen dan juga ion klorida. Manakala larutan amonia ni dia akan membentuk ion amonium. Maka apabila HCl bertindak balas dengan larutan amonia, suatu sebatian baru akan terbentuk di mana ion positif iaitu ion amonium ini akan membentuk ikatan baru dengan ion negatif daripada asid untuk membentuk garam amonium klorida. Mengikut definisi, garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion amonium. Maksudnya, ion amonium ni dia akan ambil tempat ion hidrogen dalam asid ni. Maka jadilah garam amonium klorida. Maka, sebagai rumusan, berdasarkan persamaan kimia di atas, kita dah pelajari 4 tindak balas. Garam dapat dirumuskan seperti berikut, iaitu garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Jadi itulah definisi bagi garam. Ciri-ciri fizikal hablo garam. Baik, apa itu hablo? Inilah bentuk hablo. Kita dah belajar dalam muka surat 127. Awak boleh rujuk semula. Baik, hablo tu adalah ion-ion yang disusun dan diikat dalam bentuk tertentu. Jadi nama dia adalah kekisi hablo. Semua hablo garam mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Bolehkah anda nyatakan ciri-ciri fizikal hablo garam? Baik, kita lihat. Ini adalah salah satu contoh bentuk hablo garam. Yang pertama, dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Kalau perhatikan gambar ini, permukaan dia rata, sisi dia lurus dan bucu dia tajam. Tak ada pun bentuk melengkung ataupun bulat. Ciri yang kedua adalah garam mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Apakah yang dimaksudkan dengan ciri ini? Untuk memahami ciri ini, kita lihat kepada ciri yang ketiga, iaitu garam mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus, kuboid, rhombus dan juga prisma. Ini bermaksud setiap garam dia mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Katakan suatu garam itu berbentuk kubus. Katakan garam tersebut berbentuk kubus. Maka permukaan ini dan permukaan yang bersebelahan dia, sudut dia berapa? Katakan sudut dia 90 darjah kan? Baik, itu yang dimaksudkan dengan mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Baik, ciri yang keempat adalah hablo yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Seperti tadi, setiap garam ni lain garam lain bentuknya. Maksudnya natrium klorida bentuk dia lain, magnesium klorida bentuk dia lain, dia tak sama. Ciri yang kelima adalah hablo yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Maksudnya, katakan garam natrium klorida, dia saiz dia boleh jadi berbeza, mungkin kecil, mungkin besar, tetapi bentuk geometri dia sama sebab dia jenis yang sama. Garam berbeza, bentuk geometri dia berbeza. Baik, ini adalah beberapa contoh garam yang ada. Kalau awak perhatikan,
garam-garam ini semuanya mempunyai bentuk yang tertentu. Maksudnya bentuk garam ini adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, tetapi terdapat satu persamaan, iaitu semua garam-garam ini dia bentuk dia tajam, permukaan dia rata. Tak ada satu pun garam yang berbentuk bulat ataupun melengkung. Dan kalau awak perhatikan, warna setiap garam ni pun berbeza antara satu sama lain. Hablo garam ini dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu kerana zarah-zarah dalam hablo disusun secara padat dan teratur mengikut corak susunan yang tertentu. Maksudnya, setiap garam tersebut dia zarah-zarahnya disusun mengikut corak tertentu. Dia tak sama antara satu sama lain. Contoh garam serta kegunaannya. Selain daripada garam natrium klorida NaCl yang kita gunakan setiap hari, terdapat banyak lagi garam lain yang wujud secara semula jadi sebagai mineral di dalam kerak bumi. Maksudnya, dalam tanah ni pun ada garam. Bukan dalam laut sahaja ada garam. Garam-garam ini mempunyai kegunaan yang tersendiri dalam pelbagai bidang. Baik, awak pernah tengok tak garam ni? Siapa yang ada bela ternakan seperti kambing ataupun lembu, dia tahulah apa benda ni. Ini adalah garam untuk ternakan. Jadi biasanya dalam kandang peternak mesti akan gantungkan garam ni supaya ternakan mereka dapat jilatlah dia. Biasa ternakan akan menjilat garam ni lah sebagai keperluan dalam tubuh badan binatang tersebut. Kegunaan garam dalam kehidupan seharian. Dalam bidang pertanian, amonium nitrat digunakan sebagai baja, manakala ferrum sulfat digunakan di dalam pestisid untuk membunuh serangga perosak dan rumput. Dalam bidang perubatan, kalsium sulfat digunakan sebagai plaster Paris untuk menyokong tulang yang patah, manakala kalium manganat digunakan sebagai antiseptik bagi merawat luka. Dalam bidang penyediaan makanan, natrium klorida digunakan sebagai perasa. Natrium bikarbonat digunakan untuk menaikkan doh. Manakala dalam bidang pengawetan, natrium benzoat digunakan untuk mengawet sos, sama ada sos cili, sos tomato ataupun sos tiram. Natrium nitrat digunakan untuk mengawet daging yang diproses seperti sausage.